KPM. Cikgu, banyaknya sampah dalam sungai ni, cikgu. Betul. Botol pun banyak ni. Inilah punca longkang kita tersumbat. Ini punca longkang tersumbat ni, cikgu. Bila longkang tersumbat, menyebabkan banjir. Oh, kalau macam tu, cikgu, jomlah kita pergi kutip sampah ni, cikgu. Jom, kita kena kutip sekarang. Jom, cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton slot menengah atas ya bersama saya Hanif Sean, dan hari ini kita akan membincangkan pelbagai perkara. Mesti tertanya-tanya tadi, kenapa saya pergi kutip sampah? Penting tahu kita jaga alam sekitar kita, kerana kalau kita boleh jaga diri kita, kita jaga keluarga kita semua, alam sekitar, flora dan fauna juga penting untuk dijaga. Dan dengan itu tentu kita akan belajar mata pelajaran geografi. Kita sudah pun tonton siapakah guru kita, iaitu Cikgu Teknologis Muhammad Zaki Said dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, sama-sama kita kutip sampah tadi, Cikgu. Betul, kita kena kutip. Betul, saya setuju, Cikgu. Cikgu, kisahkan kepada kita sikit apa yang kita nak belajar hari ini, topik kita. Okey Hanif dan murid-murid di rumah. So hari ini kita akan bincangkan salah satu daripada topik tingkatan 5, iaitu mata pelajaran geografi, iaitu bab 10, kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Jadi Hanif dan murid-murid di rumah, saya minta bersedia dengan buku teks muka surat 176. Okey, dalam tajuk ini Hanif dan murid-murid di rumah, kita akan bincangkan kegiatan ekonomi di kawasan di mana? Di kawasan peringkat hulu, peringkat tengah dan juga di peringkat hilir. So setiap tempat ini mempunyai kegiatan ekonominya tersendiri untuk mendapatkan pendapatan negara, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu yang kita akan bincangkan selepas ini. Itu Hanif. Baik, Cikgu, saya pasti seperti yang Cikgu katakan, pelbagai kegiatan ekonomi yang berlaku di bahagian-bahagian berbeza di sungai, Cikgu, dan ada impak-impak tertentu ke alam sekitar. Ya, betul. Baik. Sebelum itu Hanif dan murid-murid di rumah, kita cuba untuk faham dulu, iaitu kegiatan hasil pembelajaran kita hari ini, hasil pembelajaran dulu. Sebelum Boleh. kita bincang dengan lebih terperinci berkaitan dengan tajuk kita, iaitu kegiatan ekonomi. Betul. Iaitu 3 hasil pembelajaran yang kita ingin capai. Itu yang pertama adalah kita nak menyatakan sekurangnya 3 kesan kegiatan ekonomi. Kemudian kita mengharapkan murid-murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya juga 3 kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir adalah saya mengharapkan murid-murid dapat membahaskan sekurang-kurangnya 3 usaha bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Okey, baiklah, kita pergi kepada tajuk kita. Apa itu kegiatan ekonomi yang saya bincangkan sebentar tadi, Hanif? Ya, Cikgu. Maksudnya kegiatan ekonomi berlaku di kawasan peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir sungai, di kawasan muara sungai. Jadi kita pergi pada definisi kegiatan ekonomi di sini, iaitu kegiatan manusia yang mendatangkan kepada pendapatan sekaligus menjana pendapatan kewangan, sama ada mendapat maksudnya negara mendapat pendapatan ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat atau penduduk tu menjalankan aktiviti pertanian, kemudian tanam sayur dan sebagainya. Ini adalah satu usaha atau kegiatan ekonomi yang kita dapat perolehi melalui kita bercucuk tanam. Baiklah, apa pula kesan kegiatan ekonomi kepada alam sekitar? Alam sekitar tu apa pula, Hanif? Alam sekitar, alam ataupun alam yang kita tinggal ni, Cikgu. Ya, alam sekeliling. Alam sekeliling kita di mana kita tinggal, ataupun mungkin di hutan-hutan. Tumbuh-tumbuhan, betul. Maksudnya tumbuh-tumbuhan ataupun dipanggil benda hidup dan benda bukan hidup. Maksudnya bukan sahaja flora dan fauna, tetapi juga benda-benda yang bukan hidup. Contohnya gunung ganang, tanah, air, udara. Kemudian dalam konteks ini juga, dia ada satu fenomena alam yang berlaku, iaitu cuaca dan iklim.
semua ini menjalankan fungsi-fungsinya tersendiri. Jadi kegiatan ekonomi yang kita sebagai manusia jalankan adakah memberi kesan kepada fungsi yang dijalankan oleh tumbuh-tumbuhan, hutan sebagai kawasan tadahan air hujan dan sebagainya. Itu yang kita akan bincangkan ya Hanif. Ya cikgu. Baik. Baiklah, kita akan pergi kepada 4 perkara penting, iaitu kegiatan ekonomi yang melibatkan pelancongan, pertanian, kemudian perlombongan, kemudian lagi satu adalah kita akan bincangkan iaitu industri pemprosesan dan juga pembuatan. Okey. So Hanif, saya nak minta Hanif bersedialah dengan jawapan. Boleh bersedia? Boleh cikgu. Okey. Selepas ni kita akan tanya Hanif jawapan yang sepatutnya jawablah, pastikan betul. Okey, baik Hanif, bersedia? Saya sedia cikgu. Okey. Saya nak jawab jawapan yang betul ni. Okey, sekejap kita pergi dulu satu persatu tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Okey, yang pertama adalah berlakunya kepupusan. Okey, yang kedua adalah perubahan landscape. Dan yang ketiga adalah pencemaran alam sekitar. Seterusnya adalah peningkatan suhu. Kemudian hakisan tanah. Kemudian yang terakhir adalah penipisan lapisan ozon. Okey, kita pergi satu persatu, iaitu dari segi aspek kepupusan. Apabila berlakunya aktiviti pembalakan, pertanian dan sebagainya akan menyebabkan pupus. Kepupusan siapa? Iaitu kepupusan flora dan fauna. Betul. Okey, kemudian ini adalah aktiviti yang dijalankan oleh manusia, iaitu penebangan hutan akan memusnahkan habitat. Apabila habitat musnah, spesies akan juga pupus. Kemudian adalah pencemaran air juga berlaku, menyebabkan hidupan akuatik akan musnah. Okey, seterusnya adalah perubahan landscape. Kita dapat lihat berlakunya pertukaran pandang darat fizikal. Dulu kita tengok ada hutan, sekarang kita nampak pembandaran. Dulu kita nampak hutan, sekarang adalah kita nampak pelbagai jenis ladang dijalankan, seperti ladang kelapa sawit, ladang getah dan sebagainya. Itu dipanggil pandang darat fizikal. Kemudian kita faham bahawa hutan ini menjana akan menjalankan kawasan pertanian dan pelancongan dan juga perindustrian. Kita tak nafikan aktiviti ini membantu untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun demikian, kita kena pastikan aktiviti yang kita jalankan itu tidak menjejaskan ekosistem alam ataupun tidak memberi kesan kepada alam sekitar. Kemudian seterusnya adalah kita lihat pula itu kepupusan. Contohnya adalah badak Sumatera telah mengalami kepupusan. Maksudnya pada tahun 2015 Hanif Ya cikgu. telah diisytiharkan pupus badak Sumatera di Borneo, di Sabah dan Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Sedih kan? Sayang betul cikgu. Pupusan badak ini. Generasi akan datang susah nak dapat tengok badak Sumatera lagi, tak akan dapat. Okey, seterusnya adalah perubahan landscape yang saya cakap tadi. Maksudnya dulu kita nampak hutan, sekarang kita nampak kawasan pertanian, ya, perladangan. Betul Hanif Maksudnya Hanif dah bersedia nak jawab soalan. Okey, baik. Kemudian pencemaran alam sekitar. So bila pencemaran alam sekitar ni, kita kena ingat perkataan tuah TUAHH. Iaitu T untuk tanah, akan beri kesan kepada tanah. Yang kedua adalah akan berlaku kepada udara, air, kemudian haiwan dan juga adalah hutan. Ini adalah kesan kepada pencemaran alam sekitar. Contohnya, aktiviti pertanian memberi kesan kepada pencemaran air disebabkan oleh apa? Penggunaan baja kimia, racun serangga dan juga pembuangan tinja haiwan. Kemudian perindustrian juga menjejaskan alam sekitar dengan pembuangan sisa toksik dan juga pelepasan asap kilang. Okey, seterusnya kita pergi lagi, iaitu penipisan lapisan ozon. Ini sangat penting, iaitu sebab apa berlaku penipisan lapisan ozon disebabkan oleh penggunaan chlorofluorokarbon ataupun CFC. So bahan ini digunakan dalam industri pembuatan pendingin hawa, aerosol dan juga peti sejuk. So apa yang berlaku sebenarnya, kita lihat pembebasan chlorofluorokarbon ni, dia akan membebaskan apa? Dia akan beri kesan kepada tindak balas kepada lapisan ozon, iaitu O3. Sekejap lagi kita akan lihat bagaimana chlorofluorokarbon ini memberi kesan kepada ozon, lapisan ozon kita. Kenapa dia boleh menipis? Okey, ini adalah pencemaran alam sekitar yang berlaku. Kita dapat lihat
warna dah berubah, air sepatutnya tak berbuih, sekarang nampak berbuih. Kemudian ini adalah penipisan lapisan ozon. Okey, so lapisan ozon ni adalah O3. Bila bertindak balas dengan klorin, akan tukarkan oksigen yang 3 tadi ini kepada O2, iaitu oksigen. Lebih banyak O3 ditukarkan kepada O2 menyebabkan banyak oksigen, bagus. Tapi sebenarnya menipiskan lapisan ozon. Lapisan ozon ini berfungsi untuk menyerap sinaran ultraunggu dan juga memantulkan balik sinaran ultraunggu tersebut ke ruang angkasa. Jadi kita tak kena sinaran UV tersebut tak memasuki ruang atmosfera bumi. Jadi kita selamat. Okey, baik Hanif. Ya, cikgu. Okey, kemudian berlaku juga peningkatan suhu disebabkan oleh pertambahan gas rumah hijau. Okey, kita nampak ke sini karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, kemudian gas metana dan juga gas-gas yang dikeluarkan daripada asap kilang dan sebagainya. Kemudian akan berlaku juga hakisan tanah. Okey. Hakisan tanah ni berlaku disebabkan oleh aktiviti penebangan pokok. Jadi bukit-bukit terdedah kepada air hujan yang menyebabkan hakisan berlaku. Okey, ini adalah peningkatan suhu. Contohnya 77% karbon meningkat di dunia. Ini merisaukan kita kerana peningkatan suhu dunia. Bila peningkatan suhu dunia menyebabkan banyak kawasan-kawasan akan mengalami terkesan, contohnya hidupan akuatik, terumbu karang akan musnah disebabkan oleh peningkatan suhu. Peningkatan suhu menyebabkan peningkatan suhu air laut. Okey. Kemudian hakisan tanah berlaku. Okey, baiklah. Ini masa untuk Hanif. Saya nak tanya, senaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar yang saya boleh ingat tadi cikgu, seperti cikgu katakan, ada kepupusan flora dan fauna sebagai contoh, peningkatan suhu bumi akibat penipisan lapisan ozon, boleh berlakunya apa lagi tadi cikgu, kematian kehidupan akuatik, akibat suhu naik juga, dan seterusnya seperti hakisan tanah. Hakisan tanah cukup. So Hanif dah berjaya dapat 3 sebenarnya. Saya nak 3 je, sekurang-kurangnya 3 tapi dapat 4. So saya bagi 5 bintang untuk Hanif. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Saya dapat 5 bintang. Saya dapat 5 bintang walaupun saya bagi jawapan lebih cikgu, tapi tak apalah. Boleh cikgu. Baiklah, lepas ni banyak lagi yang kita akan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran geografi ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebagai seorang insan yang bertanggungjawab, kita menjaga diri sendiri, kita menjaga kawan-kawan di sekeliling kita, kita jaga alam sekitar dan juga flora fauna. Itu yang kita nak bincangkan hari ini sedikit dalam mata pelajaran geografi untuk slot menengah atas. Topik kita hari ini ialah kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Bersama saya ialah Cikgu Zaki. Cikgu, sekarang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut topik ini, cikgu. Ya, betul Hanif. Tapi saya nak Hanif catat apa yang saya huraikan. Boleh Hanif? Okey, seterusnya murid-murid di rumah dan juga Hanif, kita akan bincangkan iaitu menghuraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar bagi 4 sektor. Sektor yang pertama adalah industri pemprosesan pembuatan. Yang kedua adalah sektor pertanian. Kemudian yang ketiga adalah perlombongan dan yang terakhir adalah pelancongan. So Hanif, catat, saya akan tanya soalan nanti. Okey, baik. Kita lihat kesan kegiatan ekonomi terhadap pertanian. Okey, pertama adalah penerokaan kawasan hutan adalah bertujuan untuk pembukaan kawasan pertanian, contohnya lodging di Kelantan. Kemudian berlakunya pertanian pindah di beberapa negara juga, bukan saja di Malaysia. Kemudian apa kesan berlaku adalah kepupusan spesies, gangguan kepada keseimbangan ekosistem alam. Kemudian berlaku juga jerebu. Jerebu adalah berpunca daripada pertanian pindah tadi ni. Pertanian pindah, apa yang mereka lakukan adalah mereka akan bakar hutan. Jadi apa yang berlaku adalah
mereka akan bakar. Bila pembakaran berlaku secara berluasa atau besar-besaran, akan menyebabkan berlakunya jerebu. Jadi contohnya jerebu berlaku di Malaysia di beberapa tahun sebelum ini ya. Kemudian seterusnya kita lihat juga adalah penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian. Contohnya baja kimia dan juga racun serangga. Okey, baja kimia ditabur di atas tanah, tapi racun serangga disembur di atas daun, ataupun ada juga pertanian secara komersial akan sembur menggunakan kapal terbang ringan. Jadi dia melibatkan udara, so akan memberi kesan kepada pencemaran udara. Okey tadi ya. Dan apa yang berlaku sekiranya pertanian berlaku secara berterusan adalah kemiskinan tanah. Apa maksud kemiskinan tanah, Hanif? Kekurangan zat-zat yang diperlukan dalam tanah, cikgu. Ya, kekurangan nutrien, maksudnya bahan organik makin berkurangan. Kemudian mineral-mineral juga berkurangan. Jadi pokok menjadi tidak subur sebabkan oleh aktiviti pertanian dijalankan secara berterusan. Okey, seterusnya adalah aktiviti pembuangan dan pemprosesan sisa pertanian. Kita dah jalankan pertanian. Jadi apa berlaku kepada sisa-sisa pertanian tadi? Jadi apa mereka buat adalah contohnya sisa pertanian, contohnya jerami. Bila kita tanam pokok padi, bila kita tuai, jadi hasil daripada jerami tersebut, apa kita buat adalah kita akan bakar. Biasa masyarakat akan bakar. Jadi akan bagi kesan kepada gas rumah hijau, itu peningkatan karbon, CO2. Kemudian antara pembakaran jerami yang dijalankan adalah daerah Nghe An di Vietnam. Okey, seterusnya. Ini antara pembakaran terbuka yang dilakukan semasa aktiviti pertanian pindah, dan yang terakhir adalah iaitu penyemburan racun serangga menggunakan kapal terbang ringan. Okey, sebab bila menggunakan kapal terbang ringan, so racun tersebut akan terbebas ke udara disebabkan oleh tolakan angin itu tadi ya. Okey, seterusnya kita akan lihat iaitu kegiatan industri pemprosesan dan juga pembuatan. Okay, proses apa? Proses makanan, proses kimia, proses petrokimia, ataupun pembuatan simen dan sebagainya ya. Okey, kita lihat kesan dia. Pembinaan tapak perindustrian. Kita pasti akan tebang hutan. Okey, kemudian kita akan buat pembinaan. So apa kesan dia? Kesannya adalah perubahan landscape ataupun perubahan pandang darat fizikal. Seperti yang kita tahu, dulu hutan, sekarang adalah industri. Okey. Contohnya adalah industri petrokimia di Ketih, Terengganu dan Pulau Muara Besar di Brunei. Okey, boleh Hani kita teruskan lagi? Boleh cikgu, saya sedang memberikan sepenuh perhatian. Okey, baik, catat apa yang saya cakap. Okey, pembebasan gas dan habuk kilang. Okey, kilang seperti yang kita tahu, bila proses penghasilan bahan kimia, dia akan membebaskan gas, membebaskan asap. Jadi asap ini juga akan berlakunya udara tercemar. Bukan kita kata semua kilang, tapi terdapat kilang-kilang juga yang tidak akur dengan undang-undang. Okey. Udara tercemar terdiri daripada karbon dioksida, karbon monoksida dan juga akan memberi kesan kepada masalah kesihatan kita. Berlaku juga pulau haba dan juga hujan asid. Baiklah Hani, seterusnya adalah pembuangan sisa toksik. Ke mana? Iaitu ke sungai. Cikgu. Sungai. Kesannya kepada hidupan akuatik. Ya, hidupan akuatik akan pupus. Kemudian akan menjejaskan bekalan domestik kita iaitu sumber air minum kita. Okey, kita teruskan lagi. Iaitu kita lihat ini adalah asap kilang, asap industri. Okey, apa kandungan asap industri ni? Biasanya mengandungi partikel-partikel zarah terampai ataupun particulate matter 10 dan juga karbon dioksida, kemudian karbon monoksida. Ini adalah gas-gas rumah hijau yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey? Saya rasa sesak nafas juga dengan begitu banyak asap dalam gambar itu. Betul. Industri sebenarnya baik untuk menjana pendapatan negara. Namun demikian, industri perlu akur kepada undang-undang. Kita pastikan alam sekitar kita terus terjaga. Okey, seterusnya adalah kesan kegiatan perlombongan. Okey, kita lihat aktiviti penerokaan sumber mineral. Di mana? Di darat dan juga di laut. Di laut, betul. Okey. So apa kesannya bila kita jalankan? Contohnya kali laut, industri perlombongan apa? Hanif? Seperti petroleum? Ya, petroleum. Akan menjejaskan ekosistem hutan ke sungai atau laut? Laut, cikgu. Ya, kalau di laut akan memberi kesan kepada hidupan ataupun ekosistem laut.
Okey, kalau di darat, ekosistem hutan Hutan, ya. dan juga sungai ya. Kemudian berlaku peningkatan suhu setempat sekiranya kita jalankan penebangan hutan, kita buat pelumbungan biji timah, pelumbungan bauxite. Jadi kita akan korbankan hutan. Jadi bila hutan berkurangan, so apa yang berlaku? Jadi kita tahu hutan menyumbang oksigen kepada dunia. Jadi bila hutan berkurangan, karbon dioksida meningkat, jadi oksigen akan berkurangan. Jadi bumi akan jadi Lebih panas, cikgu. panas. Okey. Kemudian terumbu karang juga rosak. Okey, sebabkan oleh peningkatan karbon dioksida. Okey, peningkatan karbon dioksida di atmosfera menyebabkan laut juga akan terkesan menjadi panas. Jadi kepanasan atau suhu yang tinggi di laut akan menjejaskan terumbu karang. Okey, contohnya adalah Bintulu di Sarawak, kemudian wilayah Guizhou di China. Okay, seterusnya adalah pembinaan industri infrastruktur, iaitu perkembangan perindustrian, infrastruktur dan juga pertempatan pesat. Kita tahu bahawa penduduk kita makin meningkat, memerlukan pertempatan. Kadang-kala aktiviti pelombongan yang dijalankan juga memerlukan orang-orang ramai, memerlukan penduduk yang tinggal di kawasan sekitar untuk mempunyai pertempatan. Antaranya adalah berlaku perubahan lanskap, contohnya di Kertih Terengganu, Texas di Amerika Syarikat. Baik, kita teruskan lagi. Okey, ini adalah dipanggil pandang darat fizikal. Kita lihat daripada udara. Okey, itu panggil pandang darat fizikal. Kita lihat dulu kawasan ini adalah hutan, sekarang adalah kawasan pertempatan. Kemudian ini adalah kawasan perlombongan petroleum, iaitu usaha cari gali petroleum di kawasan dasar laut, contohnya seperti Laut Cina Selatan. Okey, seterusnya kita pergi lagi iaitu sisa perlombongan. Kita dah jalankan aktiviti perlombongan. Jadi apa berlaku kepada sisa perlombongan? Jadi kita lihat di sini berlakunya pencemaran air dan juga pencemaran udara. Okey, aktiviti perlombongan akan menyebabkan, contoh kalau di darat, menyebabkan sungai menjadi keruh disebabkan oleh aktiviti pencarian ataupun perlombongan kuari dan sebagainya, menyebabkan sungai menjadi penuh berkeladak ya. Okey, kemudian kita lihat pencemaran udara disebabkan oleh aktiviti pengkuarian ataupun aktiviti untuk meletupkan batu kapur untuk menghasilkan simen. Contohnya di Tasik, Perak, iaitu pelombongan batu kapur. Baik, seterusnya kita sambung lagi iaitu pengangkutan hasil lombong. Pengangkutan, kita bawa hasil lombong tu sebut juga memberi kesan. Contoh paling nyata adalah iaitu pencemaran darat yang berlaku akibat daripada pengangkutan bauxite. Okey, kawasan sepanjang jalan raya akan bertukar menjadi merah. Contohnya adalah di Kuantan, Pahang. Kemudian seterusnya adalah hasil daripada tinggalan lombong akan menyebabkan kehabisan sumber. Kawasan menjadi tandus, kemudian terbentuknya tasik, contohnya seperti di Ipoh, Perak. Baiklah, kita masuk lagi seterusnya ialah kegiatan pelancongan. Kita tahu pelancongan berlaku di kawasan Gunung Ganang, Bukit Bukau, di kawasan sungai, di kawasan Tasik, tepi pantai. Semua tempat berlakunya aktiviti pelancongan. Okay, jadi kita lihat apa kesan pelancongan. Okey, contohnya pembinaan hotel dan juga resort, akan berlakunya hakisan pantai. Gangguan ekosistem akibat daripada kerosakan ekologi. Maksudnya ekologi di kawasan hidupan akuatik seperti di tepi-tepi pantai, contohnya terumbu karang dan sebagainya. Contohnya di pantai Port Dickson Negeri Sembilan, pantai Daytona di Amerika Syarikat. Baiklah, kita teruskan lagi Hanif, iaitu pembuangan bahan kumbahan atas sisa makanan. Okey, so kita tahu bahawa kita dah bina hotel dan resort. Jadi sisa kumbahan nak dibuang di mana? Jadi pembuangan terus ke laut tu memberi kesan kepada pencemaran air laut ataupun kepada sungai. Contohnya adalah seperti mana? Di Pulau Pangkor, Pulau Bali Indonesia dan Pulau Boracay di Filipina. Seterusnya adalah iaitu penerokaan kawasan tanah tinggi, contohnya di Cameron Highland. Okey, so apa yang berlaku kita nak bina hotel? Bila kita bina hotel, pastinya hutan kita akan ditebang. Bila hutan kita ditebang, seperti yang kita terangkan tadi, akan berlakunya peningkatan suhu setempat. Okey, kemudian perubahan landscape akan berlaku. Dulu ada hutan, sekarang dah gondol. Okey, kemudian pencemaran air. Sungai menjadi cetek disebabkan oleh berkelodak. Contohnya adalah seperti di Bukit Tinggi, Pahang. Okey, Hanif dah bersedia? Saya bersedia, cikgu. Okey, ini adalah contoh pembinaan hotel di kawasan
tanah tinggi. Sebab ramai rakyat Malaysia ni suka melancong. Okey? So kita kena lihat juga, kalau kamu melancong, pasti kita lihat apa kesan pembangunan pelancongan kepada alam sekitar. Betul, cikgu. Okey, dah bersedia? Saya boleh cuba, cikgu? Okey, saya nak Hanif jawab. Huraikan satu saja kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Yang saya boleh ingat ada banyak, tapi antara satu kesan perlombongan, cikgu. Ya, kesan perlombongan. Bagaimana? Perlombongan, jika kita melakukan perlombongan di suatu kawasan di laut itu, Okey. Banyak perkara boleh jadi. Satu ialah mungkin ada limpahan minyak ataupun hasil lombong di sana, yang akan menyebabkan kehidupan flora dan fauna di sana tidak boleh teruskan kehidupan lah kerana limpahan tersebut. Dia itu akan satu. terkesan. Ya. Nombor dua, saya pasti ada berlakunya perubahan pH kerana air menjadi semakin berasid, cikgu. Ya, betul. Ya, dan kehidupan akan dia ada pH yang biasa, tapi ketika menjadi terlalu berasid, maka tidak boleh meneruskan kehidupan. Contohnya paling terkesan adalah terumbu karang. Terumbu karang. Nak tumbuh pun lambat. Betul. Ini pula bila berlakunya kesan keasidan kepada air laut, akan musnah terus terumbu karang. Okey, soalan yang kedua, Hanif. Ya, cikgu. Dah bersedia? Boleh, cikgu. Okey. Kita pergi pada kuis. Okey, Hanif pilih, dan di tangan saya ada 3 kad. Okey, oranye, biru dan hijau. Pilih yang mana satu? Saya rasa saya pilih warna kegemaran saya, cikgu. Saya akan pilih biru. Okey, biru. Dengarkan soalannya. Boleh. Okey. Peningkatan karbon di atmosfera. Tajuk dia lah peningkatan karbon di atmosfera. Okey. So, apakah punca kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan karbon? Punca kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan karbon di atmosfera mungkin melibatkan seperti pertanian ke, cikgu? Pertanian yang pertanian. ada dia buat pembakaran ke? Pembakaran. Itu satu, daripada hasil hampas yang tidak diguna. Ya, itu sisa-sisa tumbuh-tumbuhan lah maksudnya. Okey. Ya. Nombor dua, adakah ini juga melibatkan yang seperti cikgu katakan tadi, kapal terbang yang memberikan kimia meracun tersebut, meracun tumbuh-tumbuhan. Maka akan meningkatkan karbon juga. Itu kurang tepat. Oh, kurang tepat juga. Kurang tepat. Itu adalah pencemaran udara, bukan karbon. Dari segi bahan kimia. Okey. So, saya berikan jawapan lagi adalah iaitu proses industri. Dengan asap, cikgu. Ya, pembebasan asap. Asap yang boleh mencemar udara ataupun yang melibatkan CFC. CFC, chlorofluorocarbon. Yang betul. mampu, jika karbon tersebut berinteraksi dengan ozon kita, maka menjadi nipis lapisan ozon. Ya, maksudnya ozon kita daripada O3 bertukar menjadi O2. Itu oksigen. Lebih banyak O3 bertukar menjadi oksigen, menyebabkan lapisan ozon kita makin menipis. Kemudian saya suka dengan jawapan Hanif tadi. Hanif ada bagi tahu tentang CFC, iaitu tindak balas klorin tadi ya. Tindak balas klorin dengan ozon O3 itu menyebabkan lebih banyak oksigen terbebas. Okey, boleh jelas? Saya nak bagi 4 bintang. Tadi ada satu salah kan? Okey, tak apa, percepatan yang baik. Boleh, cikgu, saya bersyukur juga tu. Ya, tak apa kalau kita ada buat kesalahan tadi, tapi kita akan belajar dari kesalahan tersebut ya. Baiklah, kita akan berehat sebentar sekarang. Saya pun akan berehat sekejap sebab cikgu sudah tanya saya soalan. Saya rasa banyak lagi soalan lepas ni ya. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya sedang menghirup udara segar. Kalau kita nak teruskan menghirup udara segar ni, kita kenalah jaga alam sekitar kita, betul tak? Dan hari ni kita sedang belajar mata pelajaran geografi dan topik kita ialah kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Bersama saya ialah Cikgu Zaki. Ya. Cikgu, kalau kita nak terus hirup udara segar, mesti kita nak ada usaha mengurangkan kesan kegiatan ekonomi. Ya, betul. Kita kena faham. Sebenarnya, usaha-usaha yang kita lakukan ni sebelum kegiatan ekonomi dijalankan. Bukan dah berlaku pencemaran baru kita nak usahakan.
Okey, kita nak bincang hari ni sekarang juga Tapi Hanif jangan lupa catat apa yang saya cakap Saya akan catat, saya pasti murid-murid kawan-kawan saya di rumah juga catat. Okey, baik. Tips cikgu ni. Yang pertama adalah iaitu penilaian impact alam sekitar atau EIA, Environmental Impact Assessment, iaitu ini merupakan salah satu daripada laporan yang disediakan oleh pakar, iaitu berkaitan dengan kita nak lihat dari segi impact. Ada tak berlaku impact? Kemudian sekiranya berlaku impact, apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk memastikan alam sekitar kita adalah tidak terkesan ataupun tidak memberi kesan kepada alam sekitar kita, sama ada hidupan akuatik ataupun di kawasan hutan ataupun flora dan fauna, hidupan-hidupan liar yang ada di negara kita, dan juga kepada kita sendiri sebagai manusia yang tinggal di bumi. Okey. So laporan ini disediakan, kita sebagai masyarakat ada peranan masing-masing, cuma kita tak tahu. Okey, maksudnya sebelum pelaksanaan projek-projek atau kegiatan, contohnya kita nak buat pelombongan di kawasan laut, perlu kita buat laporan penilaian impak kepada alam sekitar dahulu. Kita lihat dulu. Kita nak bina jambatan, kita nak bina lapangan terbang, maksudnya aktiviti yang berskala besar. Okey, contohnya kalau kita nak buat ternakan kecil 3 ekor lembu tu okey je. Okey. Tapi kalau kita nak buat penternakan 1000 ekor lembu, pasti ada kesan kepada saliran sungai kita. Okey. Betul cikgu. Seterusnya yang kedua adalah apa yang kita buatlah penguatkuasaan undang-undang. Okey, iaitu oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga pihak berkuasa tempatan. Di depan Hanif sekarang adalah buku, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jadi saya nak minta Hanif baca. Boleh Hanif? Boleh cikgu, Boleh. saya akan cuba. Baca sekarang. Okey, murid-murid di rumah, kita nak sambung seterusnya, iaitu kempen kesedaran ataupun pendidikan alam sekitar yang kita perlu lakukan, iaitu melalui sekolah, melalui universiti. Kita buat kempen, kita nak beri kesedaran kepada orang ramai, supaya orang ramai tahu bahawa sungai tercemar. Bagaimana sungai tercemar? Sungai berubah warna menjadi teh tarik ke, berkeladak ke, ataupun berbuih, ataupun berwarna hitam dan sebagainya, ataupun berbau. Jadi masyarakat perlu tahu keadaan-keadaan sungai, sebab sungai ni merupakan nadi kehidupan kita. Bila tak ada sungai akan berlaku krisis apa ni? Jika tak ada sungai, mungkin akan tidak cukup air cikgu. Ya, tak cukup air untuk minum, iaitu krisis air. Krisis air. Krisis air bersih. Jadi kita tak tahu di masa hadapan, kita tak tahu apa yang berlaku pada sungai kita. So mungkin kita kena kawal daripada sekarang. Inilah usaha-usaha yang kita jalankan untuk mengurangkan kesan. Seterusnya, iaitu yang pertama lah, perlu kita buat kita semula. Tadi banyak ramai orang suka buang sampah ke dalam sungai. Boleh kita semula kan? Betul tak ni? Banyak boleh juga botol plastik, kertas dan pelbagai lagi benda boleh kita semula. Okey, kita kena kutip. Kita jadikan dia sebagai amalan kita, iaitu amalan kita semula, botol kaca dan sebagainya. Kita boleh kita semula. Contohnya adalah kita lihat kita semula satu tin aluminium seumpama menjimat tenaga yang cukup untuk komputer anda selama 4 jam. Sebab proses penghasilan itu memerlukan tenaga yang tinggi. Okey, seterusnya adalah kita lihatlah teknologi hijau. Contohnya di sini adalah kita ada apa ni, Hanif? Tenaga solar je. Ya, tenaga solar. Kita pasang di atas bumbung rumah kita. Kemudian kita mungkin menggunakan kenderaan hybrid menggunakan teknologi elektrik. Okey, itu adalah merupakan teknologi hijau. Kita nak mengurangkan pembebasan karbon. Okey. Sekiranya kita lebih menggunakan tenaga elektrik, sebab tenaga elektrik dijana melalui arang batu. Arang batu, bila penjanaan tenaga elektrik melalui arang batu ni, dia akan membebaskan banyak karbon ke udara. Jadi akan beri kesan kepada atmosfera bumi kita. Itu yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Ya, cikgu. Baik. Seterusnya adalah kempen penanaman 100 juta pokok. Iaitu pokok kita, kehidupan kita. Okey, iaitu bermula 2021 hingga tahun 2025. So Hanif balik rumah, pergi cari pokok tanam dekat rumah. Jadi kita jadikan amalan kehidupan kita. Maksudnya pastikan semua orang menanam pokok di atas rumah, di bawah, di halaman, di belakang rumah. Jadikan amalan sebab kita nak menyumbang oksigen kepada dunia. Betul. Okey, itu peranan kita. Kita nak tanam hutan susah. Okey, peranan kita di rumah adalah kita tanam pokok. Hanif dah bersedia? Dah bersedia cikgu. Okey, kita nak pergi. Dah bersedia untuk menjawab soalan cikgu atau tanam pokok cikgu? Dua-dua sekali. Dua-dua. Boleh. Nanti kita tanam pokok cikgu lepas rancangan ni. Okey, boleh. Okey.
Okey, kita lihat Baik. soalan dia. Terangkan usaha untuk mengatasi masalah seperti pada Rajah 1. Okey, sebelum tu Hanif, saya nak tanya dulu. Ya, cikgu. Apa gambar ni tunjuk? Seperti yang saya perhatikan, seperti limpahan cikgu daripada kegiatan industri ke dalam Ya. air sungai. Bahasa lebih tepatlah pembuangan effluent. Pembuangan effluent. Effluent daripada proses industri. Dia buang ke dalam sungai. Hanif cuba tengok warna. Kurang senang saya tengok warna tu cikgu. Agak-agak hitam kelabu gelap. Nampak di sini dia Berbuih. berbuih. Pasti ada sesuatu. Jadi apa tindakan Hanif untuk kita nak mengatasi masalah ini? Contohnya Hanif pergi ke kawasan tepi sungai dan Hanif nampak situasi ini berlaku. So apa Hanif akan buat? Kalau saya cikgu, saya rasa saya akan laporkan ke Jabatan Alam Sekitar cikgu. Betul. Sebab ni memerlukan tindakan undang-undang yang sewajarnya. Ya. Hanif boleh bertindak tak? Saya tak mampu je. Okey. Saya tak mampu sebab Betul. Tadi Hanif boleh kutip botol. boleh. Tapi yang ini Hanif boleh buat tak? Saya tak boleh tolong tapi saya cikgu. Tak boleh buat. Hanif kena gunakan hidung Hanif untuk berbau. Kadang-kadang bahan kimia ni tak berbau. Satu yang berbahaya. Kemudian kita tak tahu apa kandungan di dalam air ni. Jadi berbahaya untuk Hanif bertindak. Jadi apa perlu Hanif lakukan? Kita hubungi Jabatan Alam Sekitar ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun Jabatan Saliran. Okey Hanif? Boleh cikgu. Okey. So peranan Hanif adalah Untuk melapor kepada pihak berkuasa tempatan atau pihak Ya, berkuasa tertentu betul. supaya mereka lakukan tindakan sewajarnya. Okey, jawapan tepat saya bagi 5 bintang. 5 bintang cikgu. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Baiklah, dengan itu kan kalau di luar kawalan kita harus laporkan kepada pihak berkuasa tempatan. Kalau di kawalan kita seperti boleh tanam pokok, kutip sampah, teruskan lakukan usaha itu. Sambil-sambil kita memikirkan apa yang kita boleh lakukan, kita akan berehat sebentar. Sebentar nanti kembali bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas yang mata pelajaran geografi, dan jika kita bincangkan geografi mesti selalu ada kaitan dengan bentuk muka bumi, betul tak? Bersama saya ialah Cikgu Zaki dan hari ini kita sedang belajar kegiatan ekonomi dan kesannya terhadap alam sekitar. Ya, Cikgu, betul. cikgu akan bincangkan dengan kita mengenai perbandingan bentuk muka bumi sekarang. Ya, betul. Boleh, Kita nak lihat silakan. beberapa perkara. Okey, di hadapan saya sekarang adalah profil kawasan Cerun. Hati-hati bila kita lalu di kawasan Cerun. Okey, kita naik kereta, kita kena lihat kawasan Cerun. Okey, jangan dengar radio je. Betul? Kita perhatikan apa yang berlaku di sekitar kita. Sebab kita tak tahu malang Malang tidak bau. tidak berbau. Kena Okey, kita sentiasa lihat. peka je, Ya, kan? betul. Kita lihat inilah profil berkaitan di kawasan Cerun. Kita lihat sini kita ada jalan raya. Betul Hanif? Jalan Betul raya. juga. Ada lebuh raya di situ. Lebuh raya. Jalan raya. So apa yang berlaku adalah biasanya bila kita buat pembinaan jalan raya, pastinya ada cerun. Jadi cerun tu perlu distabilkan. Dengan kita membina teres ataupun gabion dan sebagainya, banyak teknologi kejuruteraan yang kita nak stabilkan kawasan cerun. Namun demikian kesan kita tak dapat kesan tak dapat dikesan. Sebabnya tak dapat dikesan. proses berlaku, proses hakisan tanah atau proses resapan air ke dalam tanah berlaku secara perlahan-lahan. Contohnya apabila cuaca hujan, hujan yang banyak. Jadi kawasan cerun ini tak dapat menampung air atau mencapai tahap ke tepu air. Jadi apa yang berlaku, kawasan ini akan gelongsor. Salah satu aspeknya adalah keadaan ini. Keadaan apa ni Hanif? Tanah mendap, cikgu. Tanah mendap. Tapi belum jatuh terkena. Yang jatuh ke jalan raya. Ya, belum lagi jatuh ke jalan raya. Sebab tu saya nak murid-murid di rumah dan juga Hanif pastikan bila kita lalu jalan raya, kita lalu di kawasan-kawasan berbukit, kawasan cerun seperti ini, kita kena pastikan keadaan sekitar kita selamat. Okey, kita lihat keadaan yang kedua. Okey, keadaan ini mungkin tidak berbahaya tetapi menunggu masa. Menunggu masa, cikgu. Okey. Baik, ini adalah keadaan apabila di kawasan cerun telah berlakunya apa? Hanif? Gelongsoran tanah, cikgu. Ya, gelongsoran tanah.
Okey, kita lihat di sini ya. Maksudnya kegolongsoran tanah berlaku daripada kawasan yang tinggi. So apa kesan akan berlaku di kawasan bawah? Sekiranya kita ada rumah di bawah. Okey, kita lihat hutan kita musnah. Okey. So apa yang berlaku apabila hujan turun? Okey, mungkin di sini tak ada masalah. Mungkin di bahagian-bahagian yang tidak stabil. Kawasan cerun ni akan dipenuhi tepu air. Maksudnya air memasuki ke kawasan tanah di kawasan tebing. Memang hujan, bila hujan turun, air larian permukaan akan masuk ke dalam tanah. Tetapi sekiranya hutan ini kita tak cukup, kita dah tebang, kita dah buat penyahutanan. Jadi kita biarkan kawasan ini gondol ataupun kita bina, iaitu kita bina struktur teres yang tidak mengikut spesifikasi. Jadi macam orang nampak memang betul kita dah bina gabion, kita dah bina contoh pembinaan teres, tapi adakah stabil? Okey, ini akan berlaku. Jadi kita kena pastikan keadaan persekitaran kita selamat, sebab bila hujan turun, proses titisan hujan itu tadi sebenarnya besar. Okey, kalau Hanif nampak hujan, Hanif cuba pergi mandi dekat luar. Titisan air hujan tu sangat besar. Betul. Jadi apa peranan hutan tu tadi? Peranan hutan ni dia akan memecahkan titisan-titisan hujan tadi kepada titisan-titisan yang halus. Perlahan-lahan akan membawa air hujan tersebut tadi masuk meresap ke dalam tanah. Itu merupakan peranan hutan. Okey? Okey, kita perlu ambil usaha. Jadi apabila berlaku golongsoran tanah, apa kesan kepada kawasan sungai? Apa kesan kepada penduduk di sekitar ni? Sungai akan jadi lebih cetek, cikgu. Itu betul. Satu. Kalau ada penempatan di sana, mungkin rumah. Ya. Okey Hanif, saya nak hancur. buat sedikit uji kaji. Ya, cikgu. Okey, Hanif nampak air ni ya? Air ni merupakan air bersih tak? Air nampak jernih, cikgu. Ya, nampak jernih. Boleh minum? Saya kurang pasti, cikgu. Okey. Sekiranya kita nampak air bersih, ini adalah air yang saya ambil daripada kawasan peringkat hulu. Di kawasan hulu, kawasan Gunung Ganang. Jadi air ni kita nampak bersih. Maksudnya tidak berlakunya pencemaran air, tidak berlakunya hakisan tanah yang menyebabkan perubahan warna terhadap sungai. Okey? Jadi kalau saya goncang-goncang pun tak ada masalah. Tak nampak. Jadi kalau kita nak minum air, kita kena masak dulu sebab kita tak tahu ada bakteria di dalam air ni ya. Betul. Okey? Namun demikian, kita lihat air yang kedua. Air kedua ini adalah air daripada berlakunya mendapan tanah daripada kawasan bukit. Okey, sekiranya saya goncangkan, air ini pastinya akan berubah warna. Okey? Saya goncang sekarang ya. Kita nampak keladak di bawah ni. Air ini akan berubah warna. Okey? Ini yang berlaku di dalam sungai. Okey, kita nampak air macam teh tarik. Betul? Betul. Pekat kadang-kadang. Teh tarik boleh minum, betul? Teh tarik boleh minum. Ya. Air yang di sungai teh tarik, saya tidak galakkan. Ya, jangan minum. Tapi sebenarnya memang kita tak minum. Tapi apa jadi kepada hidupan akuatik? Bila mendapan yang terlampau banyak ataupun banyaknya selut di dalam sungai, air akan berubah warna. Dia apa berlaku kepada ikan-ikan? Okey, mendapan tadi akan terkena pada insang ikan. Jadi tak boleh bernafas. Jadi oksigen tak cukup. Jadi apa kesan kepada hidupan akuatik? Pelbagai jenis ikan-ikan di sungai. Kekurangan spesies ikan, cikgu, dan saya rasa akan ikan-ikan yang lain yang mungkin makan ikan yang lebih kecil itu juga akan semakin pupus. Ya, semakin pupus. Betul perkataan tu Hanif. Ni saya suka Hanif. Hanif lebih faham, sangat faham tentang kesan kegiatan ekonomi yang berlaku di kawasan tiga kawasan ni ya, iaitu kawasan peringkat hulu, tengah dan hilir. So kita dapat lihat dari segi aspek ini. Saya ingat murid-murid di rumah perlu perhatikan sungai kita. Saya ulang lagi, sungai kita merupakan nadi kehidupan kita. Jadi kita kena pastikan sungai kita bersih. Okey, Hanif. Saya setuju, cikgu. Sungai kita nadi kehidupan kita, ya, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Cikgu boleh berikan kesimpulan atau rumusan apa yang telah kita belajar hari ini sama-sama? Okey, kita sebagai ataupun pelajar sekolah, Hanif pelajar sekolah perlu ambil peranan ataupun ambil usaha-usaha walaupun kecil usaha kita. Contohnya kita melihat pencemaran yang berlaku, kita hubungi Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Itu adalah peranan yang sangat besar sebenarnya. Jadi saya nak minta murid juga perhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita pastikan bahawa keadaan kita selamat bila kita lalu di kawasan cerun bukit, tempat tinggal rumah kita, sungai kita, kita pastikan semuanya dalam keadaan selamat.
Jadi untuk hari ini Hanif, kita Cikgu. dah berjaya menyelesaikan 3 hasil pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita berjaya menyeraikan 3 kesan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kita berjaya menghuraikan 3 kesan kegiatan ekonomi, dan yang terakhir adalah kita dapat membahaskan usaha-usaha untuk mengatasi masalah ataupun kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Betul cikgu, kita semua menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab. Dan apa pendapat cikgu mengenai prestasi saya hari ini? Prestasi Hanif. Adakah saya dapat bintang saya yang lupa. lebih sekarang? Saya nampak Hanif ni sangat prihatin kepada alam sekitar. So saya bagi 5 bintang untuk Hanif. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu atas bintang-bintang tersebut. Dan sebenarnya cikgu, saya ingin juga belajar lebih. Dan saya pasti rakan-rakan saya di rumah juga ingin belajar lebih, mencari bahannya lebih untuk memahami lebih mengenai topik ini. Di manakah mereka boleh mencari bahan-bahan tersebut? Okey, murid-murid boleh layari laman sesawang, iaitu cari sumberku untuk mendapatkan maklumat lebih banyak berkaitan dengan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Baik, saya itu sangat penting. Dan kepada mereka, dengan lebih ilmu yang kita ada tu, haruslah lebih amalan ni cikgu ya. Lebih banyak kita belajar mengenai alam sekitar ni kan, kita akan cuba sedaya upaya untuk pelihara dan pulihara alam sekitar kita. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zaki hari ini atas ilmu yang telah dikongsi kepada saya, kepada murid-murid di rumah, supaya kita menjadi insan dan murid lebih bertanggungjawab. Mulalah dengan kita semula ke, tanamlah pokok sikit-sikit sana sini ya. Dan nanti sentiasa bersama kami tu, kerana banyak lagi yang kita ingin kongsi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye.